Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih. Bersama saya Aziz Zana Alam. Dan beberapa hari lagi kita rakyat Malaysia akan menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi untuk menentukan masa depan negara. Dalam Kita Bersama Menjiwai Semangat PRU ke-15, diingatkan agar sentiasa berhati-hati dan waspada terhadap kesahihan sesuatu berita, lebih-lebih lagi maklumat atau informasi yang disampaikan melalui platform media sosial. Tak pasti, jangan kongsi. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Sesungguhnya yang lebih jelas itu hanya dari SPR. Itu kenyataan yang paling sesuai diungkapkan berikutan wujud dakwaan yang mengatakan bahawa terdapat lebih 800,000 pengundi di MySPR yang dijual. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia bagaimanapun menegaskan bahawa dakwaan tersebut adalah dakwaan lama yang ditularkan semula. Berikutan dari dakwaan yang tidak berasas tersebut, SPR telah mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan Agensi Keselamatan Siber Negara (NAKSA) untuk menyiasat perkara ini. Dan selain itu, SPR juga telah mengambil tindakan sewajarnya untuk memastikan tiada pencerobohan berlaku kepada sistem SPR dan pihak SPR akan sentiasa memastikan keselamatan data-data pengundi melalui pemantauan yang berterusan menggunakan infrastruktur keselamatan yang efektif. Baik, mungkin ramai yang masih kurang jelas mengenai perbezaan di antara undi rosak dan undi ditolak. Sebagai menjelaskan perkara ini, SPR memaklumkan melalui satu kenyataan bahawa perkara tersebut boleh dibahagikan melalui dua peraturan, iaitu Peraturan 21 Peraturan Pilihan Raya Pencalonan Pilihan Raya 1981 dan Peraturan 25/6/7 Peraturan Pilihan Raya Pencalonan Pilihan Raya 1981. Sebagai penjelasan lanjut, istilah undi rosak banyak terpakai kepada kertas undi yang tidak dimasukkan dalam tempoh pengundian, manakala istilah kertas undi ditolak pula berlaku semasa proses pengiraan kertas undi. Sebagai contoh bagi peraturan pertama, sekiranya kertas undi terkoyak secara tidak sengaja, ia dianggap sebagai kertas undi rosak dan tidak dimasukkan ke dalam peti undi. Manakala bagi peraturan kedua, ketua tempat mengundi hendaklah menolak sebagai tidak sah kertas undi berikut, antaranya kertas undi yang tidak dicapkan dengan tanda rasmi, mengundi lebih dari satu calon, menulis perkataan pada kertas undi dan kertas undi yang tidak bertanda atau tidak menanda di dalam kotak. Tular di media sosial bahawa terdapat dakwaan bahawa pengundi perlu mensanitasi tangan sebelum membuang undi secara baik pemakaian yang perlu dipatuhi ketika Pilihan Raya Umum ke-15 pada Sabtu ini. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menjelaskan pengundi tidak diwajibkan menggunakan pensanitasi tangan sebelum membuang undi pada hari pengundian akan datang. Selain itu, pihak SPR juga tidak menghalang seseorang pengundi dari memasuki pusat mengundi selagi mana ianya tidak menyalahi Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5. Dan untuk makluman pengundi hanya dilarang masuk sekiranya mereka memakai apa-apa pakaian dan peralatan yang memaparkan nama calon, simbol-simbol atau lambang parti politik di kawasan pusat mengundi. Pihak SPR turut menyarankan orang ramai agar merujuk 10 langkah pengundian di laman sesawang dan media sosial SPR. Kementerian Kesihatan KKM memantau produk jeli di pasaran tempatan secara berterusan, termasuk produk konjak jeli yang mendatangkan risiko tercekik kepada kanak-kanak. Pengarah Kanan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Norani Eksan, berkata berdasarkan pemantauan dari 2018 hingga kini, sebanyak 649 produk jeli telah disampel dan 352 daripadanya adalah produk konjak jeli. Katanya 6 sampel produk jeli telah dikesan tidak mematuhi Peraturan 139A dan telah dikenakan tindakan penarikan balik produk oleh KKM. Di Malaysia, produk konjak jeli dikawal
terkawal di bawah Peraturan 139 konveksi sajian yang menyatakan jeli dengan diameter melebihi 45 mm boleh mengandungi konjak, dan Peraturan 139A konveksi jeli terkawal iaitu jeli dengan diameter kurang atau sama dengan 45 mm tidak boleh mengandungi konjak. Dan selain itu, label produk bagi ia kategori 139A hendaklah mengandungi pernyataan amaran boleh menyebabkan risiko tercekik dan perkataan tidak sesuai bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Jumaat dan Sabtu ini diisytiharkan sebagai hari pelepasan am bagi memudahkan rakyat menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya umum ke-15. Beliau turut mengumumkan kerajaan bersetuju supaya tarikh pembayaran gaji untuk penjawat awam bagi bulan November diawalkan pada 17 November, manakala bayaran pencen diawalkan pada 14 November. Selain itu, bagi memudahkan pengundi balik mengundi, kerajaan memaklumkan 30 konsesi lebuh raya telah bersetuju menawarkan kadar tol percuma selama 2 hari kepada para pengundi sempena PRU 15 akan datang. Pemberian insentif di atas adalah untuk mengurangkan bebanan rakyat dan memberikan kemudahan kepada rakyat untuk balik mengundi. Baik, Kementerian Kesihatan KKM juga mengambil perhatian orang ramai atau semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi pada 19 November depan. Pengundi dinasihatkan mengambil langkah am bagi memastikan proses pengundian berjalan dengan selamat dan mengurangkan risiko jangkitan kepada pengundi lain serta petugas di pusat mengundi. Langkah pertama adalah dengan pemakaian pelitup muka yang diwajibkan bagi kesemua kes positif COVID-19 dan digalakkan bagi pengundi-pengundi yang lain. Langkah kedua adalah proses pergi dan balik dari pusat pengundian di mana pengundi positif COVID-19 tidak dibenarkan menaiki kenderaan awam termasuk perkhidmatan e-hailing. Selain itu, pengundi positif COVID-19 tidak dibenarkan untuk berhenti di mana-mana perhentian lain sebelum dan selepas mengundi dan hendaklah pulang segera selepas selesai mengundi. Selain itu, pastikan tangan dibersihkan dengan pensanitasi tangan di tempat yang dikenal pasti semasa mengundi dan membawa pensanitasi tangan sendiri adalah disyorkan. Langkah yang terakhir adalah mengamalkan penjarakan fizikal bagi pengundi yang positif COVID-19, manakala penjarakan fizikal bagi pengundi lain amatlah digalakkan. Diabetes adalah satu keadaan di mana tahap gula di dalam darah adalah tinggi dari normal. Ia adalah masalah kronik yang boleh mengakibatkan kerosakan organ-organ penting tubuh bergantung kepada tahap kawalan gula dalam darah. Tanpa pengurusan yang betul, ianya boleh mendatangkan berbagai komplikasi seperti penyakit kardiovaskular, kegagalan buah pinggang, buta dan kerosakan saraf seperti dikongsikan. Kandungan gula dalam darah yang tinggi boleh memberi kesan jangka panjang kepada mata, iaitu mendedahkan pesakit kepada risiko penyakit katarak, pendarahan dalam mata dan menyebabkan buta. Seterusnya, kandungan gula yang tinggi juga boleh menyebabkan kerosakan pada otak yang disebabkan oleh angin amar, penyakit jantung, gangguan pada saraf seperti kebas atau kehilangan deria rasa pada tangan dan kaki serta risiko kegagalan buah pinggang. Dan sekiranya anda atau ahli keluarga anda menghidapi diabetes, pastikan kepatuhan kepada perawatan serta jadual pemeriksaan berkala yang diberikan. Penggunaan telefon bimbit di tempat mengundi saluran adalah tidak dibenarkan pada pilihan raya umum ke-15. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi kenyataan memaklumkan pengundi yang membawa telefon bimbit perlu meletakkan gadget itu di tempat yang disediakan setelah menerima kertas undi dan mengambilnya semula selepas selesai mengundi. Menurut kenyataan itu, pelaksanaan tata cara pengundian baru tersebut boleh dirujuk menerusi poster tata
secara 10 langkah pengundian yang menjelaskan proses pengundian sepenuhnya dan maklumat lanjut juga telah dimuat naik di laman Facebook, Instagram dan Twitter SPR. Sebagai peringatan, notis dan poster larangan penggunaan telefon bimbit akan diletak di luar dan di dalam tempat mengundi. Selain SPR turut mengingatkan tanggungjawab orang yang dibenarkan hadir dalam urusan berkaitan pilihan raya untuk memelihara kerahsiaan maklumat pengundian sebagaimana termaktub di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. SPR menyuruh semua pengundi untuk mematuhi langkah-langkah pengundian yang ditetapkan ketika berada di tempat mengundi. Baik, pilih dengan bijak sebelum berbelanja sesuatu barangan dan perkhidmatan yang disediakan sama ada secara fizikal ataupun dalam talian. Berikut merupakan beberapa tips yang boleh anda jadikan panduan sebelum membeli, iaitu memilih barangan pada harga yang berpatutan, memilih barang dalam keadaan baik serta memilih barang yang mempunyai jaminan kualiti dan keselamatan. Antara tips lain adalah dengan memilih barang yang memberi nilai penjimatan yang bijak dan memilih tanpa dipaksa atau dipengaruhi pujukan penjual. Baik, pastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baris disusun, bergerak mengikut strategi. Pertempuran atas satu tujuan. Yang tewas harus berundur. Andai salah percaturan, kawan menjadi lawan. Dari yang dihormati akan dipandang sepi. Politik jalan menegakkan kebenaran, bukan kebencian. Percaturan harus benar demi mengubah lanskap politik negara. Kini Malaysia harus dipacu menjadi aspirasi membantu rakyat dan bukan tumpuan soal kekuasaan. Undi bukan sekadar pilihan. Ia adalah tanggungjawab. Dan ini penentu. Saksikan secara langsung keputusan penuh PRU ke-15 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Ini merupakan penindik kertas undi yang digunakan pada pilihan raya umum ke-12. Sekarang menggunakan cap. Assalamualaikum, salam sejahtera. Beri saya 1 minit. #Fakta PRU mengenai 3 jenis pengundian. Apakah 3 jenis pengundian ini? Jangan lupa kewajiban pada negara. Yang pertama adalah undi pos. Caranya adalah melalui sampul undi pos yang berisi kertas undi dihantar kepada pengundi melalui penghantaran pos. Kemudahan ini diberikan kepada pengundi yang tidak dapat hadir ke pusat pengundian kerana tugasan rasmi atau berada di luar negara. Yang kedua, undi awal. 3 hari sebelum hari mengundi yang melibatkan anggota PDRM, tentera dan pasangan, pasukan gerakan am dan pasangan dilaksanakan tidak kurang dari 3 hari sebelum hari mengundi. Yang ketiga adalah hari mengundi. Tempoh bermula dari permulaan mengundi dan berakhir apabila pegawai pengurus mengisytiharkan keputusan pilihan raya. Inilah dia 3 jenis pengundian yang ada di Malaysia. #Fakta PRU. Jumpa lagi. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban. Baik, bagi segmen semasa kita melekat dengan calon timbalan Perdana Menteri TPM, sekiranya Barisan Nasional BM dan merajui kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 belum dibincang, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurut Perdana Menteri, kesemua calon termasuk calon dari UMNO dari Sabah dan Sarawak hanya akan dibuat selepas memenangi pilihan raya. Terdahulu, beliau menyantuni pengunjung di sebuah kedai makan di lokasi berhampiran yang turut disertai calon BN Sungai Buloh Khairi Jamaluddin.
Sementara itu, Khairi berkata beliau menerima apa sahaja jawatan yang bakal diberi dalam Kabinet sekiranya BN diberi mandat oleh rakyat sebagai kerajaan selepas PRU15. Ujarnya beliau mempunyai hubungan yang baik dengan Perdana Menteri serta akan sentiasa menyokongnya di dalam Kabinet tidak mengira jawatan yang diberikan. Baik, semua kuliah di Universiti Utara Malaysia UUM akan dilaksana secara dalam talian selama 3 hari mulai hari ini. Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Haim Haliman Abdullah berkata, ia susulan beberapa kawasan di universiti itu yang dinaiki air berikutan hujan lebat berterusan sejak semalam. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memastikan keselamatan pelajar dan kaki tangan universiti terjamin. Beliau turut menasihatkan agar warga UUM tidak memasuki atau melakukan sebarang aktiviti di kawasan banjir. Ujarnya lagi, kawasan yang berarus deras boleh mengundang bahaya serta risiko kepada keselamatan diri serta harta benda. Hujan lebat lebih 4 jam menyebabkan air di Sungai Sintok melepasi paras bahaya dan melimpah ke kawasan rendah. Ia mengakibatkan 2 kawasan perumahan serta Jalan Universiti Utara Malaysia dinaiki air. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan Sarawak akan tetap menjadi keutamaannya selagi beliau menerajui kerajaan selepas PRU15. Beliau berkata keutamaan itu mengambil kira soal peruntukan yang akan disalurkan kepada bumi Kenyalang yang masih memerlukan banyak bantuan dari segi peruntukan untuk pembangunannya. Tambahnya, Kabinet pimpinannya sebelum PRU15 telah mengambil keputusan untuk menyambung semula projek persekutuan yang diberhentikan sebelum ini. Perdana Menteri menambah berkata bantuan untuk Sarawak memperbaiki infrastruktur sekolah daif dan klinik-klinik desa di negeri itu juga akan diteruskan dan selain itu katanya turut diteruskan termasuk penetapan sasaran bagi keseluruhan Sarawak mendapat capaian internet dalam tempoh 2 tahun. Bagi membolehkan perancangan diteruskan, beliau berharap rakyat di Sarawak akan dapat memberikan sokongan penuh dengan memastikan mereka membuat pilihan yang bijak semasa PRU15. Pemakaian pelitup muka diwajibkan kepada pengundi positif COVID-19 manakala pengundi lain amat digalakkan memakai pelitup muka. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah turut menegaskan pengundi positif COVID-19 tidak dibenarkan singgah di mana-mana sebelum dan selepas mengundi selain perlu segera pulang ke rumah. Pengundi positif COVID-19 juga tidak dibenarkan menaiki kenderaan awam termasuk e-hailing. Bagi memastikan proses pengundian lancar dan selamat, terutamanya bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan, pengundi positif COVID-19 perlu mematuhi pencarakan fizikal yang selamat. Manakala pencarakan fizikal bagi pengundi lain amat digalakkan. Tan Sri Dr. Noor Hisham menjelaskan petugas kesihatan akan ditempatkan di pusat pengundian bagi membantu urusan pengundi positif COVID-19. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA terus menyantuni golongan petani dengan nilai keseluruhan lebih RM1 juta melalui pelbagai bentuk bantuan. Antaranya bantuan agropreneur, bantuan geran pemadanan change upgrade produk dan bantuan program rezeki tani. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata 71 pesawah yang terjejas teruk akibat bencana ribut turut diberi bantuan melalui tabung bencana padi dengan peruntukan lebih RM164,000. Jelasnya kepentingan peranan yang dimainkan oleh golongan sasar bagi memastikan kelangsungan dan kelancaran rantaian bekalan makanan negara. Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata demikian pada sidang media selepas program Semarak Tani Perkasa Komuniti Agro Makanan Luar Bandar di Bandar Tok Janggut, Pasir Putih. Pelbagai aktiviti diadakan seperti Karnival My Best Buy Keluarga Malaysia, Kenduri Rakyat, Karnival Sukan Rakyat dan Ziarah Tani.
RTM bersedia membantu usahawan industri kecil dan sederhana IKS yang terkesan krisis COVID-19 untuk terus bangkit. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Cik Roslan Cik Daud berkata membina jenama bersama RTM menawarkan pakej pemasaran dengan kadar berpatutan. Beliau berkata mereka dari IKS tidak perlu risau atau takut untuk mencuba pakej pemasaran yang disediakan kerana dari segi kadar ia masih boleh dirunding dan insentif tertentu boleh diberikan untuk membantu dalam memulakan mempromosikan produk-produk mereka. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu segmen Hello Selangor membina jenama bersama RTM di Selangor FM. Tambahnya, bantuan pemasaran itu akan difokuskan ke negeri-negeri lain selepas Selangor. Sejumlah 1.3 juta daripada 2.6 juta pesakit diabetes tidak menyedari mereka menghidapi penyakit itu sehingga menjalani pemeriksaan kesihatan. Berdasarkan maklumat Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti NHMS, peratusan pesakit diabetes di Malaysia meningkat daripada 13.4% pada 2015 pada 18.3% pada tahun 2019. Penyakit kencing manis atau nama saintifiknya diabetes bukan sahaja pembunuh dalam senyap, malah juga antara penyakit pembunuh utama di Malaysia selain kanser dan sakit jantung. Walaupun mempunyai pendedahan mengenai diabetes, namun tahap kesedaran di kalangan rakyat Malaysia masih rendah. Antara faktor risiko diabetes adalah pemakanan, keturunan, faktor usia dan juga gaya hidup. Komplikasi akibat diabetes pula adalah strok, penyakit kardiovaskular, masalah penglihatan, penyakit buah pinggang, kerosakan salur darah dan juga kerosakan saraf. Tambahnya sikap takut dan tidak ingin tahu juga antara punca orang ramai enggan melakukan saringan asas diabetes. Dan pastikan sahih berehat lagi, kita akan kembali lagi selepas ini dengan segmen notifikasi. Saya boleh jual pada harga lebih tinggi. Yang lagi mahal. Lagi cepat untung. Orang tetap beli. Buat orang makan. Tapi saya sendiri dibantu supaya berniaga. Jadi giliran saya lah untuk membantu saudara supaya. Jadi saya pilih untuk menjual dengan harga yang lebih berpatutan. அப்பாவுக்கு வயசாச்சு. ஆனா அவரோட வேகம் இன்னும் குறையல. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா நான் எப்போதுமே என் அப்பாவோட தான் இருப்பேன். ஏன்னா அவரோட அர்ப்பணிப்பு எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் விலை மதிப்பில்லாதது. 我相信每个机会，没有一件事情是简单的，但一切是公平的。付出越多，收获越多。为了更美好的未来，我选择继续努力。
Baik, bagi segmen notifikasi, jangan lupa untuk saksikan naratif khas PRU malam ini bersama dengan Profesor Dr. Kartini Abu Talib, iaitu Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik ataupun NKITA UKM, dan Mujibu Abdul Muiz, iaitu Pengarah Kanan Sains Politik, iaitu merangkap fellow kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM malam ini jam 8.30 malam dengan tajuk perbincangan pengundi atas pagar penentu PRU 15. Dan jangan lupa saksikan juga bual bicara khas bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob bersama dengan media-media tempatan utama tanah air dengan tajuk kupasan iaitu kestabilan dan kemakmuran. Juga malam ini jam 9.35 malam di TV1, juga menerusi RTM Klik dan juga saluran berita RTM MyFreeview 123. Baik, kes COVID-19 diramalkan menaik disebabkan subvarian XBB yang baru yang telah tiba di negara kita baru-baru ini. Baik, apakah situasi sebenarnya dan adakah selamat untuk keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi? Bagaimana kita melindungi diri dan juga keluarga? Bagaimanakah persediaan kita khasnya di negeri Sarawak menghadapi bencana, jangkitan penyakit lain seperti rabies dan sebagainya, serta pembangunan kemudahan kebersihan kita? Kupasan lanjut bersama dengan pengacara Shana Sabri dan Fazil Hisham Afendi, Jurubahasa Isyarat MD Herman Saidin, juga tetamu jemputan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian dan Dr. Oi Chu Hak menerusi Untukmu Malaysia, sihat dan selamat pada 15 November 2022 malam ini, Selasa pukul 7 malam di TV1, juga menerusi RTM Klik. Baik, apakah langkah-langkah persediaan dalam menghadapi musim tengkucing? Dengarkan di Minal FM esok pada pukul 9.15 pagi bersama Dr. Puva Neswari, Tanggarajah dari Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, dengan tajuk kupasan yang dibawakan persediaan bagi menghadapi musim tengkujuh. Baik, tinggal 1 hari sahaja lagi Semarak Unity Keluarga Malaysia kembali lagi, dan jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama untuk memeriahkan lagi suasana. Pelbagai aktiviti silang budaya diadakan untuk dipersembahkan kepada keluarga Malaysia yang hadir. Ayuh temui anda di sana. Keterangan lanjut adalah seperti berikut, iaitu waktunya adalah dari 9 pagi hingga 6 petang, dari Rabu hingga Khamis. Tarikhnya adalah dari 16 hingga 17 November 2022, bertempat di Dataran Kerayong Berpahang. Baik, seperti